Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan PDP pada hari ini. Disebabkan PDP pada hari ini ialah dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur, maka saya akan tunjukkan dulu montaj untuk Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur. Okey, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada semua murid-murid yang menyertai saya untuk PDP pada hari ini. Dan untuk yang baru mengenali saya ialah Cikgu Latifah Haji Arsyad daripada SMP Sentul Utama. Dan sebelum saya teruskan, untuk lebih baik saya bagi peringatan dahulu, tolong offkan audio masing-masing. Dan sebarang pertanyaan ataupun kemuskilan tentang tajuk kita pada hari ini, awak boleh tulis di bahagian chatting ataupun awak boleh tanya selepas tamat uh, apa yang telah saya berbincangkan pada hari ini. Okey, untuk topik pada hari ini ialah uban songsang. Saya masukkan terus uban tercantum dan saya kaitkan dengan soalan SPM. Bagaimana cara untuk menjawab SPM berkaitan dengan tajuk ubahan. Ubahan maknanya ubahan langsung, songsang dan juga tercantum. Baiklah, kita pergi pada hasil pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama secara amnya saya menyatakan ubahan langsung, menyatakan ubahan tercantum, menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang dan tercantum, dan juga kita jawab beberapa soalan SPM. Baiklah, kita kaji dulu apakah yang dimaksudkan ubah songsang, iaitu pembeli ubah Y dikatakan berubah secara songsang dengan pembeli ubah X jika hasil darab X darab Y menghasilkan satu nilai K di mana K ialah pemalar. Macam mana kita nak tentukan sama ada satu kuantiti berubah secara songsang terhadap kuantiti yang lain? Okey, caranya ialah kita hanya membuat hasil darab antara nilai X dan juga nilai Y, di mana kita akan dapat menghasilkan satu pemalar ataupun satu nilai yang tetap. Dan bila dapat nilai yang tetap, maka kita boleh katakan bahawa pembuli ubah Y berubah secara songsang dengan pembuli ubah X. Sekarang kita tengok jadual. Jadual satu menunjukkan perkaitan hubungan antara panjang Y cm dengan lebar X cm bagi selai kertas. Tentukan sama ada kuantiti Y berubah secara songsang dengan kuantiti X. Okay, macam mana nak buktikan bahawa kuantiti Y berubah secara songsang dengan kuantiti X? Senang sahaja murid-murid. Kita cuma cari hasil darab nilai X, Y bagi setiap pasangan data yang diberi. Okay, kita dah ada contoh yang pertama dekat situ. Hasil darab 40 kali 2 atau 2 kali 40 hasil dia 80. Dan tengok pergi pada lajur yang ketiga, 4 kali 20 dapat 80, 5 kali 16 pun menghasilkan 80 dan 8 kali 10 menghasilkan 80. Dan kita dapati hasil darab XY mempunyai nilai pemalar yang sama iaitu 80. Jadi kita bolehlah buat kesimpulan bahawa kuantiti Y berubah secara songsang dengan kuantiti X. Okay, bagaimana kita nak menghasilkan satu graf Y melawan 1 per X? Kita akan dapat satu garis lurus dan ini membuktikan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Jadual juga menunjukkan perkaitan antara X hari yang diperlukan untuk membina sebuah kedai bergantung kepada bilangan pekerja Y orang. Tentukan Y berubah secara songsang dengan X. Okey, seperti yang atas slide katakan sebelum ini, kita kena mencari hasil darab X, Y bagi setiap pasangan nilai Y dan X. Okey, kalau kita tengok data yang pertama 2 kali 5, 10. Data yang kedua 4 kali 8, 32. Data yang ketiga 6 kali 9, 54. 8 kali 11, 88.
kita lihat hasil darab setiap pasangan tak sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Y tidak berubah secara songsang dengan X. Okey, dan kita pergi pada bagaimanakah menulis ubahan songsang dalam bentuk persamaan. Okey, bila Y berubah secara songsang dengan X, ditulis sebagai Y tanda ubahan diikuti dengan 1/X. Dalam bentuk persamaan, kita tukar, bila kita tukar tanda ubahan kepada persamaan, kita kena letak satu nilai K per X, dan nilai pemalar dia ialah hasil darab K sama dengan X darab Y. Okey, kita tengok contoh satu. Diberi Y berubah secara songsang dengan X dan Y 1/2 apabila X sama dengan nak mengungkapkan Y dalam sebutan X. Maknanya kita nak cari persamaan Y dalam sebutan X. Okey, macam biasa kita letak tanda ubahan dahulu. Ubahan secara songsang ialah Y, tanda ubahan diikuti dengan 1/X. Lepas tu kita tukar Y dalam bentuk persamaan Y sama dengan K per X, dan kita gantikan Y sama dengan 1/2 dan X sama dengan 6, dan kita akan lihat darab silang di situ. 2 kali K 2K, 6 kali 1 6, jadi 2K sama dengan 6. K jadikan sebagai subjek, 2 kita bawa ke sebelah kanan menjadi bahagi, jadi 6 bahagi 2 kita dapat 3. Dan untuk menulis persamaan, jadi Y sama dengan 3 per X. Gantikan K sama dengan 2 dalam persamaan Y sama dengan K per X. Jadilah persamaan dia Y sama dengan 3 per X. Mengira nilai X atau Y apabila Y berubah secara songsang dengan X. Kalau tadi kita ingin just mencari persamaan, tapi kali ini kita nak cari nilai salah satu sama ada X atau Y. Dalam kes ni kita nak cari nilai Y apabila X sama dengan 8. Dan macam biasa kita tulis dalam bentuk simbol Y, tanda ubahan diikuti dengan 1/X, tukar kepada persamaan Y sama dengan K per X. Selepas itu masukkan nilai K di mana Y 1/3 dan X sama dengan 12. Dan kita akan dapat darab silang di situ. 3 kali K 3K, 12 kali 1 12. Nak cari nilai K, 12 bahagi 3, dapatlah K sama dengan 4. K masukkan dalam persamaan Y sama dengan 4 per X apabila X sama dengan 8. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 4 per 8, gantikan X sama dengan 8 ya. Y sama dengan 1/2. Kita kecilkan menggunakan sifar 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. Jadi kita akan dapat nilai Y sama dengan 1/2. Okey, kita pergi pada penyelesaian masalah melibatkan ubahan songsang dalam bentuk indeks. Contoh dia, diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa X dan Y sama dengan 4 apabila X sama dengan 100. Cari nilai X apabila Y sama dengan 1/5. Okey, macam biasa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Tulis dalam bentuk simbol dulu. Selepas itu tukar dalam bentuk persamaan. Jadikan K per punca kuasa X. Gantikan Y 4X sama dengan 100. Jadi dekat sini kalau kita nampak 4 sama dengan K per punca kuasa 2 100. 4 punca kuasa 2 100 ialah 10. Jadi nak cari nilai K, 4 kali 10 hasilnya ialah 40. Jadi nilai X apabila Y 5 masukkan saja dalam persamaan Y sama dengan 40 per punca kuasa X. Jadi 5 sama dengan 40 per punca kuasa X. Kita darab silang. 5 punca kuasa X sama dengan 40. Kita kekalkan punca kuasa X di sebelah kiri. Kita jadikan 5 dibahagi dengan 40. Kita bahagi dengan 5. Jadi punca kuasa X sama dengan 8. Itu masih belum jawapannya sebab kita nak mencari nilai X. So kita kena punca kuasa 2. Kuasa 2 kan kedua-dua belah persamaan. Punca kuasa X kuasa 2 dapat X. 8 kuasa 2 dapat 64. Jadi X sama dengan 24.
Dan kita nak cari ubahan tercantum sekarang ni. Sebelum tu kita kena buat ulang kaji dulu. Ubahan langsung apabila Y berubah secara langsung dengan X, kita tulis dalam bentuk simbol Y, tanda ubahan diikuti dengan X. Tukar dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Nak cari nilai K, Y bahagi X. Untuk ubahan songsang yang baru kita belajar tadi, Y berubah secara songsang dengan X dalam bentuk persamaan Y sama dengan K bahagi X. Nak cari nilai K, kena bagi hasil darab Y dengan X. Jadi, XY ataupun YX, mana-mana boleh. Dan nak tulis ubahan tercantum dalam bentuk simbol. Dia ada 3 jenis ya. Y berubah secara langsung dengan X dan Y. Maknanya ni dua-dua berubah secara Y berubah secara langsung dengan X, Y juga berubah secara langsung dengan Z. Maka Y berubah secara langsung dengan X, Z. Okey. Dan seterusnya kita tengok Y berubah secara songsang dengan X dan Z. Jadi dua-dua songsang. Jadi Y berubah secara songsang dengan X, Y juga berubah secara songsang dengan Z. Maka bila kita nak tulis dalam bentuk simbol Y, tanda ubahan diikuti dengan 1/XZ. Okey, yang ketiga ni pula Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. So secara langsung dengan X. Dan lepas tu secara songsang dengan Z. Maka bila kita nak tulis dalam ubahan tercantum, Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z. Jadi kita nampak di sini X di atas, Z di bawah. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk persamaan? Kita tukar saja, kita kena letak nilai K. Jadi Y berubah secara langsung dengan XZ. Persamaan Y sama dengan K XZ. Kalau dua-dua songsang, tukar saja Y sama dengan K bahagi X darab Z. Dan kalau berubah secara langsung dengan X dan secara songsang, Y sama dengan K darab X bahagi dengan Z. Okay, kita tengok contoh satu. Y berubah secara langsung dengan XZ. Maknanya sini dua-dua berubah secara langsung. Maknanya Y berubah secara langsung dengan X. Y juga berubah secara langsung dengan Z. Dan Y 20 apabila X sama dengan 2 dan Z sama dengan 5. Bukan Y dalam sebutan X dan Z. Okay, macam biasa kita tulis dalam bentuk simbol. Kita tukar dalam bentuk bersamaan. Ada K dekat situ. Dan masukkan untuk cari nilai K, Y 20, X 2 dan Z sama dengan 5. Jadi 20 sama dengan K 2 kali 5. 2 kali 5 ialah 10. Nak cari nilai K, 20 bagi 10 dapatlah K sama dengan 2. Lepas tu kita tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan 2X Z. Nak cari nilai pemboleh ubah pula, diberi nilai Y berubah secara songsang dengan X dan Z dan Y sama dengan 1/2 apabila X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4. Cari nilai X apabila Y sama dengan 1/2 dan Z sama dengan 9. Okey, macam biasa kita tulis dalam bentuk simbol, tukar dalam bentuk persamaan, cari nilai dia. Nak cari nilai K, Y gantikan dengan setengah, X sama dengan 3, Z sama dengan 4. So 1/2 sama dengan K bahagi 3 kali 4. Nak cari nilai K, kita darab silang lah. 2K sama dengan 3 kali 4. Nak cari nilai K, 3 kali 4 bahagi 2 dapatlah K sama dengan 6. Kemudian kita masukkan K dalam persamaan. Jadi Y sama dengan 6 bahagi XZ. Okey, selepas tu dia nak cari nilai kan. Ganti cari nilai X, gantikan Y 1/3 dan Z sama dengan 9. So masukkanlah Y sama dengan 6 bahagi XZ. Lepas tu gantikan Y 1/3, 6 bahagi, sebab kita nak cari nilai X tau. Dan 9 dia dah bagi Z. Jadi kita darab silang. 9X kali 1, 9X. 3 kali 6, 18. 9X sama dengan 18. Nak cari nilai X, 18 bahagi 2. 18 bagi 9. 9, 18 bagi 9, kita dapatlah X sama dengan 2. Okay, now kita pergi contoh-contoh soalan SPM pula. Soalan SPM yang pertama.
Hubungan di antara Mn dan P ialah M berubah secara langsung dengan N kuasa 2 dan secara songsan dengan P. Diberi nilai M sama dengan 8 apabila N sama dengan 2 dan P sama dengan 3. Hitung nilai N bila M sama dengan 54 dan P sama dengan 4. Okey. Macam biasa kita kena masukkan dalam bentuk simbol dulu. M berubah secara langsung dengan N kuasa 2 dan secara songsan dengan P. Lepas tu kita tukar dalam bentuk persamaan. Maknanya bila kita tukar dalam bentuk persamaan, kita kena jadikan K dekat sini. Letak K. Okey, selepas itu gantikan nilai K. Nak cari nilai K sekarang. M8, N2, P sama dengan 3. So, gantikan N sama dengan 2. 2 kuasa 2 bahagi 3. P3 Jadi kita nak cari nilai K. Kita kena darab silang. 8 kali 3 bahagikan dengan 4. 4 daripada mana? 4 ialah daripada 2 kuasa 2. Okey, 8 kali 3, 24. 8 kali 3, 24. 24 bahagi dengan 4. So, kita akan dapat 4 kali 1, 4 kali 6. So, kita akan dapat K sama dengan 6. Selepas itu kita masukkan dalam persamaan M sama dengan Kn kuasa 2 bagi P. Jadi nilai K di sini ialah 6, gantikan. Nilai K tu kepada 6. Jadi kita dapat persamaan M sama dengan 6N kuasa 2 bagi dengan P. Dan seterusnya dia suruh cari nilai N apabila M 54 dan P sama dengan 4. Macam biasa kita masukkan dalam persamaan. Ni kita darab silang 6N kuasa 2, 54 kali 4. Lepas tu N kuasa 2 disebabkan ini darab, kita kena bawa 6 ke bawah. Jadi kita kena simplify lah kat sini. 6 kali 1, sini 6 kali 9. Okay, 9 kali 4, 36. Tapi kita nak cari nilai N, kenalah puncakan. Dapatlah nilai N sama dengan 6. Contoh SPM 2. Diberi Y berubah secara songsan dengan punca kuasa 2X dan Y sama dengan 3 apabila X sama dengan 64. Cara dia sama. Y berubah secara songsan dengan punca kuasa 2X. Ini dalam bentuk simbol. Tukar dalam bentuk persamaan. Kita ada nilai K. Lepas tu gantikan Y sama dengan 3 sama dengan K per punca kuasa 64. Okey, punca kuasa 2 64 ni sama dengan 8. Sebab apa? 8 kuasa 2 64. Okey, nak cari nilai K macam biasalah darab silang 3 kali 8 24. Jadi nilai K 24. Kemudian kita gantikan untuk membentuk satu persamaan. Y sama dengan 24 per punca kuasa X. Sekarang kita gantikan nilai X16 punca kuasa. Okay. Bila X16 punca kuasa 2 bagi 16 ialah 4. Betul? Jadi 24 bagi dengan 4 dapatlah Y sama dengan 6. Okey, ini contoh SPM yang ketiga. Dia beri soalan dalam bentuk objektif A, B, C, D ni. Okay, kita kena tentukan Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Ini secara langsung sebab dia soalan SPM Y sama dengan bila kita tukar pada persamaan, jadi kita akan dapat Y sama dengan X kuasa 2. Betul?
Maka kita kena cari nilai K lah. Setiap A, B, C, D pilihan ni awak kena cari nilai K. Nak cari nilai K ialah Y bahagi dengan X kuasa 2. Dan bila kita nak cari ni, kita kena tengok satu-satu A, B, C, D tu mana yang nilainya tetap. Antara laju 2, 3, 4 setiap pilihan jawapan tu kena cari nilai yang tetap. Nilai K yang kita nak ialah Y bahagi X kuasa 2. Dan kita tengok contoh satu. Jawapan A seperti yang saya dah katakan tadi, kita kena cari nilai K sama dengan Y per X kuasa 2. Dan kat sini kalau kita kaji 64, 1 kuasa 2 ialah 1. 64 bagi 1, 24. Kat sini 2 kuasa 2 jadi 4 tau. Okay, maknanya 16 bagi 4 dapat 4. Yang ini dia X kuasa 2 So 4 kuasa 2 jadi 16. 4 bahagi 16 dapat 0.25. Jadi kita nampak nilai ni tak sama. So nilai A dah out lah untuk jawapan A. Kita tengok soalan B pula. Jawapan B ni 4, 2 kuasa 2, ni 9, ni 25. Okay. 5 kuasa 2, 25 So kita tengok 25 bagi 4 dapat 6.25, 15 bagi 9 dapat 1.57 kat situ Dan cari juga gunakan kalkulator pun boleh. 12 bagi 25 dapat berapa? So ada jawapan dekat situ. Dan kalau kita tengok nilai tu tak sama. Jadi memang sah-sah lah dia bukan jawapannya. Dan kita tengok lagi yang berikutnya. Ni untuk jawapan C Jawapan C, 3 kuasa 2, kita cari nilai X kuasa 2, 9, 25, 7 kuasa 2, 49. Dan kita try tengok hasil bahagi dia. 18 bagi 9 dapat 2, 50 bagi 25 dapat 2, 98 bagi 2 dapat 2. Kalau kita tengok dekat sini, C lah jawapan yang betul sebab nilai pemalas dia sama semua. Bila dah dapat nilai pemalas yang sama, D tak payahlah tengok. Okay? Sebab jawapan dia lah C. Kalau nak kaji juga C boleh juga. Kita carilah jawapan dia dan insyaAllah tak samalah jawapan D ni sebab dalam objektif cuma ada satu jawapan dia. Jadi jawapan dia ialah C. Dan kita tengok untuk tajuk perubahan ni. Dia sebenarnya untuk tajuk ni keluar dalam paper 1 saja. 3 soalan terlibat. Sama ada ubahan langsung, songsang ataupun tercantum. Ulang kaji dengan buat latihan. Saya haraplah awak semua buat ulang kaji dengan buat latihan soalan SPM sebagai latihan pengukuhan dengan bimbingan guru-guru matematik di sekolah. Buatlah past paper punya question. InsyaAllah awak akan boleh jawab nanti masa peperiksaan SPM. Okey, sebelum kita berpisah, saya rumuskan dulu untuk PDP yang melibatkan ubahan ni. Apa yang perlu awak ingat ialah awak ingat satu perkataan aspek saja. Kenapa saya bentukkan satu perkataan ni? Kalau kita tengok Y berubah secara langsung dengan X dan secara ini ialah dalam bentuk ayat. Kadang-kadang soalan dalam bentuk ayat, kadang-kadang dalam bentuk simbol. So, bila dalam bentuk ayat awak kena tukar dalam bentuk simbol. S tu daripada perkataan simbol So, maknanya bila perkataan tukar dalam bentuk simbol, Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Selepas itu tukar dalam bentuk persamaan. Persamaan dia ialah Y sama dengan KX bahagi Z. Okey, selepas itu kita cari nilai K. Sebab nilai K ni penting. Kalau nilai K awak salah, salahlah jawapan awak. Kalau nilai K awak betul, betullah jawapan awak untuk awak selesaikan masalah seterusnya yang disoal dalam peperiksaan, dalam kertas soalan lah. So, untuk akhir kata, untuk tajuk ni saya cuma boleh kata ingat ubahan, ingat aspek. Aspek tu ialah A dalam bentuk ayat, S dalam bentuk simbol, PE persamaan K awak kena cari nilai K.
Okey, setakat ni untuk PDP pada hari ini. Jika ada sebarang permasalahan, bolehlah dikemukakan dalam ruangan chatting dan boleh tanya dan boleh onkan awak punya mikrofon untuk tanya soalan yang berikutnya kalau ada permasalahan lah. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi untuk sesi online akan datang bersama-sama dengan guru-guru cemerlang Kuala Lumpur. Okey, jumpa lagi dan hashtag duduk rumah, saya sayang kamu dan saya pun sayang diri saya sendiri. Okey.